tuan-tuan? Pasal dia tak pernah tengok Nabi buat macam tu. Mereka jawab, demi Allah wahai Abu Abdul Rahman, kami hanya bertujuan baik. Hak ni jawapan antarabangsa. Sepanjang zaman semua orang jawab macam ni. Tujuan kita baik, bukan kita nak buat jahat yang depa duk kalut tu. Yang ni lah yang puak-puak tu jawab kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, betapa ramai orang yang bertujuan baik tetapi tidak menepatinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami suatu kaum yang membaca Quran namun tidak lebih dari kerongkong mereka. Demi Allah aku tidak tahu, barangkali kebanyakan mereka dari kalangan kamu. Kata Amr bin Salamah, kami melihat kebanyakan puak tersebut bersama Khawarij memerangi kami pada hari Nahrawan. Tuan-tuan, semasa saya dengan Dr. Abdul Aziz Hanafi, dia kata Nabi larang ni pasal mereka ni nak jadi Khawarij. Tak, kalau Abdullah bin Mas'ud larang benda hak ke depan, kalau amalan baik kenapa dia nak larang? Ya dia larang kerana benda ni adalah tidak dia lihat pada zaman Nabi. Dia sahabat. Tuan-tuan tengok Anas bin Malik. Anas bin Malik muka surat 76. Malik bin Anas. Imam Malik muka surat 76. Imam Malik, satu orang kata, wahai Abu Abdullah. Ni gelaran Imam Malik. Daripada mana aku patut berihram? Jawab Imam Malik, daripada Zulhulaifah, di tempat mana Rasulullah berihram. Kata lelaki itu, aku ingin berihram daripada masjid Nabi. Ni dia mandai-mandai. Dia duk fikir Allah, Zulhulaifah tuan-tuan pernah pergi kan, ada apa kan? Masjid Nabi fadilat lebih besar. Dia fikir cara otak dah. Aku nak ihram daripada masjid Nabi. Lelaki itu kata, jawab Imam Malik, jangan. Kata lelaki itu, aku hanya berihram, aku ingin berihram di kubur Nabi SAW. Jawab Imam Malik, jangan, aku bimbang menimpa ke atasmu fitnah. Jawab lelaki itu, apa fitnah? Ia hanya tambah jarak, hanya jarak yang aku tambah. Apa salahnya aku mula ihram kat tu, aku lalulah kat tu lagi kan? Kata Imam Malik, apa lagi fitnah yang lebih besar daripada engkau melihat bahawa engkau mendahului suatu kelebihan yang Rasulullah SAW telah menguranginya. Sesungguhnya aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Oleh kerana itu hendaklah mereka yang mengingkari perintah Rasul beringat serta berjaga-jaga, jangan ditimpa pada mereka fitnah atau ditimpa pada mereka azab yang perit. Imam Malik kata, apa lagi fitnah yang lebih besar bila engkau menganggap engkau buat satu benda lebih pada Nabi. Itulah fitnah. Padahal lelaki ni bukan buat apa, nak mula pakai ihram tu nak start daripada kubur Nabi, masjid Nabi. Imam Malik tak bagi ubah agama. Hadirin mukminin sekalian, tengok Syekh Qaradawi last ni. Qaradawi kata apa? Ni orang tanya dia tentang nisfu Sya'ban. Apa kata Qaradawi? Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW dan para sahabat bahawa mereka itu berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat di sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri orang Islam berkumpul pada malam tersebut selepas solat maghrib. Mereka membaca surah Yasin dan 2 rakaat dengan niat panjang umur, 2 rakaat lain dengan niat tidak bergantung pada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf. Ia adalah doa yang panjang dan menyanggahi nusus, yakni Al-Quran dan Sunnah, juga bercanggahan dan bertentangan maknanya. Perhimpunan malam nisfu Sya'ban yang kita lihat dan dengar berlaku di negeri orang Islam ini adalah bid'ah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadah sekadar yang dinyatakan dalam nas. Segala kebaikan itu ialah mengikuti salaf, segala keburukan itu ialah bid'ah golongan selepas mereka, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Ni Qaradawi kata. Kita edah dah benda ni kat Malaysia ni, cuma berhenti. Ada masjid yang berhenti, masjid kata, oh Qaradawi bukan tahu, ustaz kita lagi tahu. Last tuan-tuan, akan ada orang kata satu benda, semua amalan yang kita buat ni, kalau kita cari dalam kitab-kitab, ada hak bidah-bidah ni, ada kitab yang sebut. Saya kata, yang ni kita kena balik kepada diri kita. Tuan-tuan, rojokkan kita yang tertinggi pada Quran dengan Sunnah. Nak ikut cakap ulama dengan kita hormat ulama, macam-macam cakap ada. Saya selalu tunjuk benda ni. Ni tuan kitab ni,
terkenal, Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Siapa bahagian maqasid syariah terkenal? Mufti Tunis. Ibn Ashur ni bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Ibn Ashur ni ada tafsir Ibn Ashur. Ni buku dia, Maqasidus Syariatil Islamiyah. Dalam Maqasidus Syariatil Islamiyah ni dia kata, ya ayuhan nabi wal Quran, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna wa la yu'dzaina. Dia tafsir ayat ni. Wahai nabi, katakanlah pada isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu, pada wanita-wanita mukminin, hendaklah mereka melabuhkan pakaian mereka, yang demikian itu memudahkan mereka dikenali dan jangan mereka disakiti. Apa kata Ibn Ashur? Kata dia, فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب فالأقوام الذي لا يتخذون الجلابيب لا ينالهم من هذا التشريع النصيب. Maksudnya ayat ini hanya untuk khas meraihkan bangsa Arab. Mana-mana bangsa yang mana asal mereka tak pakai tudung labuh ni, tak payah. Dia ulama besar, tapi lah masalah ni dia silap. Kalau saya minta maaf, kalau kita nak kira khilaf, ada ulama kata hak astara duk sebut tu memang ada ulama kata perempuan tak payah pakai tudung, dia kata. Apa Quraisy Shihab, tokoh tafsir Indonesia pun kata. Tuan-tuan, kalau dah ada cakap ulama tapi ada nas Quran dengan sunnah bertentangan, takkan terus kita nak pegang cakap ulama. Kita kena pegang Quran dengan sunnah. Kalau dok main khilaf, Allah benda ni khilaf, ada ulama kata boleh. Nak cari ulama kata boleh, memang ada. Minta maaf cakap kasar, mendatangi isteri pada duburnya, bahasa minta maaf tuan-tuan, haram dengan nas hadis. Tetapi di dalam qaul qadim mazhab Syafi'i boleh disandar kepada mazhab Syafi'i. Setengah orang kata Syafi'i tak kata, mungkin salah faham. Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran menyebut sejumlah para ulama membolehkannya, padahal nas hadis larang, tak boleh. Kita kata para ulama yang kata boleh tu, mungkin masa dia kata tu dia tak tengok lagi hadis ni. Kau tidak nak kata apa lagi? Sebab tu cakap manusia ni boleh diterima dan ditolak, melainkan cakap Nabi SAW. Ini yang tu yang saya nak cerita, bukan saya nak suruh amal benda tu. Saya kata benda ni kalau kita pergi tanya, sehari tu saya dialog dengan Dr. Aziz Hanafi, dia sebut ni ada kitab kata boleh, kitab apa Qadariyah, kitab tarikat Syaziliyah. Memanglah kitab-kitab tarikat ni berzikir menari hati Turki pun boleh. Nak cari ulama Arab yang kata boleh, memang ada bab yang kata boleh, kita boleh buat keluar. Dalam mazhab Imam Malik, daging anjing tidak disenaraikan antara daging yang haram. Mazhab Malik. Tuan-tuan baca Al-Kashaf Az-Zamakhsyari, dia buat main masalah ni. Sebab tu Al-Imam Syafi'i tolak pendapat ni. Baca dalam Az-Zarkashi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kalau kita kata Allah, mai satu orang buat sate anjing, kita kata tak boleh ni, sate anjing ni haram ni, boleh tak benda khilaf, apa nak balah. Kalau dia buat main macam tu, tuan-tuan, letih kita. Sebab tu ada khilaf yang boleh kita terima, ada khilaf yang kita tak boleh terima. Nak derah pelan baca bismillah tu, derah pelan tu khilaf yang boleh kita terima lah. Mana-mana mazhab pun kita kira ada dalil ya. Tapi bab-bab bid'ah ni, khilaf ni kita tak terima. Khilaf ni kita tak terima. Nak kira banyak lagi bab yang akan kita keluarkan. Bahawa Al-Buti, saya bukan suka Al-Buti ni, tapi Al-Buti kata semua. Saya masa dalam dengan majlis dengan Dr. Aziz Hanafi, dia menyebut bahawasanya kita tak boleh beban